Jari telunjuk Farid lurus menghala ke arah kawasan perkuburan lama yang terletak di pinggir jalan kampung itu. Satu kesilapan besar yang dilakukan tepat ketika laungan azan maghrib mula berkumandang sayap-sayap dari surau berdekatan. Langit di ufuk barat ketika itu sudah bertukar warna menjadi jingga gelap yang menakutkan, memancarkan cahaya suram yang menjadikan beta-beta nisan yang condong dan berlumut itu kelihatan seolah-olah bayang-bayang manusia yang sedang berdiri kaku memerhati orang. Lalu jalan raya di situ sunyi sepi tanpa sebarang kendaraan lain, hanya kereta Farid yang berhenti seketika di bahu jalan karena matanya tertangkap sesuatu yang ganjil di celah semak samun kubur tersebut. Farid, seorang pemuda bandar yang sentiasa skeptikal dan memandang remeh terhadap kepercayaan karut orang tua-tua, menganggap tindakan menunjuk itu hanyalah satu refleks biasa dan tidak berbahaya. Dia yakin apa yang dilihatnya hanyalah sehelai kain putih lusuh yang tersangkut pada dahan pokok kemboja. Bukannya sesuatu yang mistik seperti yang sering digembar-gemborkan oleh penduduk kampung. Namun, sebaik sahaja jarinya dituding ke arah objek tersebut, suasana sekeliling berubah secara mendadak dan menakutkan. Angin malam yang tadi bertiup lembut menyapa wajahnya tiba-tiba berhenti sepenuhnya, menjadikan udara terasa tebal dan berat untuk disedut. Bunyi cengkerik hutan dan unggas malam yang sebelum ini nyaring bersahut-sahutan turut lenyap serta-merta, meninggalkan satu kesunyian yang menekan gegendang telinga. Seolah-olah alam semesta sedang menahan napas menunggu pada yang bakal menimpa. Tanpa disedari oleh Farid, apa yang disangkanya kain putih itu sebenarnya bukanlah objek mati, dan perbuatannya menunjuk dengan jari telunjuk itu telah dianggap sebagai satu jemputan rasmi bagi sesuatu yang sedang memerhati dari kegelapan untuk ikut serta pulang bersamanya, memulakan satu rantaian gangguan yang tidak akan dapat dilupakan. Farid segera masuk semula ke dalam keretanya. Kuba menepis perasaan tidak sedap hati yang mula menjalar di tengkuknya. Namun sebaik sahaja enjin dihidupkan, dia merasakan kelainan yang amat ketara pada kendaraannya itu. Kereta sedan yang selalunya ringan dan mudah memecut itu tiba-tiba terasa luar biasa berat. Seolah-olah ada muatan beratus kilogram yang sedang menekan gandar belakang sehingga menyukarkan pergerakan tayar. Enjin kereta mengerang kuat dan kasar setiap kali pedal minyak ditekan, seakan-akan sedang bergelut untuk menarik beban yang tidak sepatutnya wujud di situ. Farid Kuba memujuk hatinya dengan alasan logik, meyakinkan dirinya bahwa mungkin sistem transmisi keretanya bermasalah atau tekanan angin tayar tiba-tiba berkurang. Enggan mengakui kemungkinan lain yang lebih menakutkan. Namun, logik akalnya mula goyah apabila deria baunya diserang secara agresif. Aroma bunga kemboja yang sangat kuat dan manis meloyakan tiba-tiba memenuhi segenap ruang kabin kereta yang kecil itu, bercampur dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Persis bau liang lahat yang baru digali. Bau itu begitu pekat sehingga menyesakkan nafas. Walaupun Farid tahu dengan pasti bahwa semua tingkap keretanya tertutup rapat dan pendingin hawa sedang berfungsi, dia menyadari bau itu bukan datang dari ladang atau hutan di luar. Sebaliknya ia siluyala berpunca dari tempat duduk belakang, meresap ke dalam fabrik cushion dan menempel pada pakaiannya. Peluh sejuk mula membasahi dahi dan lehernya, manakala bulu romanya meremang tegak tanpa sebab yang jelas. Ketegangan memuncak apabila Farid memberanikan diri melirik ke arah cermin pandang belakang. Dalam sekilas pandang yang singkat, jantungnya bagaikan berhenti berdegup apabila dia melihat satu bayang hitam yang legam dan besar sedang duduk diam di tengga-tengga tempat duduk belakang. Bayang itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya
memancarkan aura yang menyesakkan dada. Apabila Farid menoleh pantas ke belakang kerana terkejut. Tempat duduk itu kosong, namun kesan lekukan pada cushion si kanekan baru sahaja diduduki oleh seseorang yang bertubuh besar masih jelas kelihatan di matanya. Ketakutan mula menguasai diri, dan tangannya menggigil memegang stereng yang kini terasa licin oleh peluh. Situasi menjadi semakin genting dan berbahaya apabila stereng keretanya tiba-tiba menjadi keras, seolah-olah dikunci sebelum ditarik kuat ke arah kiri oleh satu tenaga gaib yang kasar. Kereta itu meluncur laju hampir terbabas, melanggar sebatang pokok besar di tepi jalan yang gelap. Farid bergelut sepenuh tenaga. Urat-urat lengannya timbul menahan dan memula stereng itu kembali ke jalan raya, melawan kekuatan yang jelas bukan milik manusia. Dalam keadaan panik yang tidak terkata, mulutnya terkumat kamit membaca apa sahaja potongan ayat suci yang terlintas di ingatannya. Suaranya bergetar menahan tangis. Rasa menyesal yang amat sangat mula menghimpit dadanya. Dia menyumpah dirinya sendiri kerana bermulut celupar dan membiarkan tangannya gatal menunjuk tadi. Dia kini sadar sepenuhnya bahawa dia sedang diekori rapat. Malah mungkin sedang ditumpangi oleh sesuatu yang marah dan berdendam. Setiap saat perjalanan pulang itu terasa seperti berjam-jam lamanya. Dengan bau bunga kemboja itu semakin lama semakin meloyakan tekak. Seolah-olah mayat yang baru dikebumikan sedang duduk rapat di sebelahnya, menghembuskan napas sejuk ke telinganya. Farid memandu dengan sisa keberanian yang ada. Matanya terpaku pada jalan raya di hadapan. Tidak berani lagi melihat cermin sisi atau cermin pandang belakang kerana takut bayangan itu akan muncul semula dengan wajah yang sebenar. Akhirnya, bumbung rumahnya kelihatan di kejauhan, memberikan sedikit harapan palsu bahawa dia akan selamat sebaik sahaja menjejakkan kaki di kawasan yang terang. Farid membelok masuk ke perkarangan rumah dengan tergesa-gesa, mematikan enjin dan menarik napas lega, menyangka gangguan itu akan berakhir di situ, tanpa mengetahui bahawa tetamu yang tidak diundang itu belum bersedia untuk melepaskannya. Farid menerobos masuk ke dalam rumah dengan nafas yang kencang. Tangannya menggigil hebat ketika memulas kunci pintu utama dan menyandarkan badannya pada daun pintu kayu itu. Sangkaannya bahawa dinding batu rumah itu mampu menjadi benteng penyelamat ternyata meleset sama sekali, kerana perasaan diperhatikan yang dirasainya sejak di jalan sunyi tadi tidak lenyap di muka pintu. Sebaliknya, rasa seram itu menyelinap masuk bersamanya, memenuhi ruang tamu yang sepatutnya aman dengan aura yang menyesakkan, berat, dan menggelisahkan. Suasana di dalam rumah itu terasa asing dan memusuhi, seolah-olah dia baru sahaja menceroboh masuk ke dalam kediaman orang lain yang sudah lama ditinggalkan tanpa penghuni, dan pemilik asalnya kini telah pulang untuk menuntut hak. Lampu Kalimantan di siling berkelip-kelip lemah sebelum memancarkan cahaya yang suram, menambahkan lagi ketegangan yang sedia ada. Dalam tempoh beberapa menit sahaja, keadaan fisikal Farid merosot dengan begitu pantas dan menakutkan. Badannya yang tadi basah dengan peluh sejuk, kini serti merta menjadi panas membara. Seakan-akan ada api yang sedang membakar dari dalam kulitnya. Manakala sendi-sendi, lutut dan bahunya terasa lenguh yang amat sangat hingga sukar untuk digerakkan. Rasa sakit itu mencucuk-cucuk Siliwala. Dia baru sahaja memikul beban berat, berbatu bata jauhnya tanpa henti, dan kepalanya berdenyut kuat dengan rentak yang menyakitkan. Satu tanda jelas bahawa dia telah terkena badi mayat atau gangguan yang lebih dahsyat. Farid cuba untuk duduk menenangkan diri di sofa. Namun ketenangannya direntap kasar apabila telinganya menangkap bunyi ganjil dari arah atas. Bunyi tapak kaki yang berat sedang menyeret perlahan di atas siling rumah, bergerak dari ruang tamu menuju ke lorong gelap
yang menghala ke bilik tidurnya. Bunyi itu diselangi dengan geseran kain kasar pada papan siling Sioliolala. Sesuatu yang berbungkus kain kafan sedang merangkak mencari mangsanya di dalam kegelapan bumbung. Didorong oleh rasa takut yang memuncak dan keperluan mendesak untuk membersihkan diri daripada kekotoran mistik yang mungkin menempel pada tubuhnya, Farid gagahkan diri melangkah ke bilik mandi. Namun, saat air paip menyentuh kulitnya, ia tidak terasa menyegarkan. Sebaliknya terasa sejuk mencengkam hingga ke tulang sumsum. Persis air batu yang mencair di kutub. Bersama dengan aliran air itu, bau hanyir darah yang bercampur dengan tanah kubur kembali menerjah rongga hidungnya. Kali ini jauh lebih kuat, pekat, dan meloyakan berbanding di dalam kereta tadi. Dia Cuba membasuh mukanya berkali-kali dengan kasar, berharap bau itu akan hilang, tetapi ia semakin pekat memenuhi ruang bilik mandi yang sempit itu hingga menyesakkan dada. Kemuncak ketakutan Farid berlaku apabila dia mengangkat wajahnya yang basah untuk melihat cermin, berharap melihat wajahnya sendiri untuk memulihkan semangat. Namun, melalui pantulan kaca yang beruap itu, dia melihat satu susuk tubuh bayang hitam berdiri tegak di sudut belakang bilik air, merenungnya dengan pandangan yang tajam. Walaupun wajah entiti itu tidak jelas, matanya tertumpu tepat ke arah tangan kanan Farid. Tangan yang jari telunjuknya digunakan untuk menuding ke arah kubur tadi. Farid menyadari dengan seram yang tiada tara bahwa entiti itu bukan sekadar menumpang lalu, tetapi ia sedang marah kerana perbuatannya yang dianggap biadab. Tidak sempat dia melarikan diri, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan dia rebah, tidak mampu bergerak walau seinci pun. Dalam keadaan lumpuh ditindih makhluk gaib itu, dadanya terasa sempit seolah-olah dipijak, dan dia hanya mampu mendengar bunyi dengusan nafas yang kasar dan berbau busuk berhembus tepat di lubang telinganya, seolah-olah membisikkan hukuman atas keterlanjurannya yang tidak boleh ditarik balik. Kejadian ngeri malam itu meninggalkan kesan trauma yang mendalam dan menyakitkan kepada Farid. Dia terlantar demam panas selama berminggu-minggu, meracau dalam tidurnya, memohon maaf kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Dan walaupun kini dia sudah pulih, dia tidak lagi berani keluar rumah apabila senja mula melabuhkan tirainya. Kisah benar ini menjadi peringatan keras kepada kita semua, supaya sentiasa menjaga adab dan memelihara tingkah laku apabila berada di kawasan yang keras atau sunyi. Jangan sesekali membiarkan jari atau mulut kita menjadi puncak kepada jemputan yang tidak diingini. Jika Anda menghargai ketenangan hidup Anda, tekan butang subscribe sekarang dan kongsikan kisah ini sebagai amaran kepada kenalan Anda.